Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita di bab 5. Kali ini cikgu akan fokus kepada subtopik bagi 5.4, pembiasan gelombang, dan juga bab subtopik 5.5, pembelawan gelombang. Okay, ini yang akan kamu pelajari hari ini. Okey, pernah tak kamu lihat keadaan fenomena alam seperti ini? Keadaan bentuk muka bumi di kawasan perairan pantai. Ini kita namakan pembiasan gelombang. Kita akan dapati perbezaan ketara di kawasan dalam dan kawasan yang cetek. Jadi apabila ombak menghampiri ke pantai, itu adalah perubahan berlaku daripada kawasan dalam ke kawasan yang lebih cetek. Jadi kawasan pantai adalah kawasan yang lebih cetek, manakala kawasan di tengah laut adalah kawasan dalam. Jadi berlakulah fenomena seperti ini. Ini kita panggil pembiasan gelombang. Kamu boleh lihat di sini ya. Cikgu ambil ni, ini di sini bahagian ni. Nampak tak? Kita tak boleh gunakan pen ni. Sini. Okey. Okey, cuba kau perhatikan gambar di atas. Cikgu tutup kamera sekejap. Okey, apa yang kamu boleh perhatikan di dalam gambar ini? Rupa keadaan pen itu seperti bengkok kan? Apabila kita letakkan sebatang pen ke dalam air yang berisi penuh dengan gelas yang berisi air penuh. Jadi kita akan dapati kita nampak seperti seolah-olah pen tersebut bengkok. Tetapi sebenarnya ia bukan bengkok. Ini adalah kesan daripada pembiasan. Okey, hasil pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, menghuraikan pembiasan gelombang dari segi sudut tuju, sudut pantulan, panjang gelombang, frekuensi, laju dan arah perambatan gelombang. Yang kedua, melukis gambar rajah untuk menunjukkan pembiasan gelombang. Okey, pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang ialah fenomena gelombang yang mengalami perubahan hal laju apabila merambat melalui medium ataupun keadaan yang berbeza. Maksudnya ia akan mengalami perubahan hal laju daripada kawasan laut dalam ke kawasan yang lebih cetek. Okey. Panjang gelombang adalah lambda, laju dan arah perambatan berubah. Jadi apa yang berubah semasa pembiasan gelombang berlaku? Yang pertama adalah panjang gelombang, yang kedua adalah laju juga berubah dan juga arah perambatan juga berubah. Jadi tiga elemen ini akan berubah apabila berlakunya pembiasan gelombang. Apa yang tidak berubah? Contohnya seperti frekuensi. Hanya frekuensi sahaja yang tidak berubah di atas ni ya. Okey, pembiasan gelombang biasanya berlaku pada gelombang air, gelombang cahaya dan juga gelombang bunyi. Okey, konsep asas pembiasan. Ini yang agak penting ya. Laju berkurang. Okey, gelombang bergerak dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat. Laju akan berkurangan. Bila gelombang bergerak di kawasan medium yang kurang tumpat ke kawasan yang lebih tumpat. Jadi, mana yang kita boleh gambarkan kawasan atau medium yang kurang tumpat ni? Dan lebih tumpat. Ini sebenarnya seolah-olah kita memberi imajinasi tentang
medium kurang tumpat ini adalah kawasan di mana kawasan laut dalam. Manakala medium yang lebih tumpat itu adalah kawasan yang lebih cetek. Jadi, gelombang biasan akan mendekati garisan normal. Maka lambda pula akan berkurang. Lambda ini adalah apa? Wavelength tadi kan? Panjang gelombang. Bila ia melalui kawasan yang kurang tumpat ke kawasan yang lebih tumpat, secara automatik laju akan berkurang. Maka bila laju berkurang, panjang gelombang juga akan turut berkurang. Daripada pembelajaran kamu yang lepas, daripada tingkatan yang lower form dulu, kamu sudah belajar kan? Medium kurang tumpat bergerak ke kawasan medium yang lebih tumpat akan memberi hasil gelombang biasanya mendekati garisan normal. Sama seperti pembiasan cahaya. Okey, kemudian yang kedua, apabila gelombang bergerak dari medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat, laju pula akan bertambah. Dan apabila laju bertambah, gelombang biasan akan menjauhi garisan normal. Maka panjang gelombang juga turut bertambah. Kedua-dua faktor ini penting untuk kamu melukis pembiasan gelombang nanti ya. Okey, pembiasan gelombang cahaya. Ini sebenarnya cikgu nak tunjukkan supaya kamu boleh melukis pembiasan gelombang bagi gelombang air sekali ya. Okay, kalau kamu lihat di sini, sinar tuju berada di kawasan yang kurang tumpat kan, dan air di udara adalah kawasan medium yang kurang tumpat. Di bawah ini adalah air, kawasan yang lebih tumpat. Jadi sinar tuju akan melalui garisan antara udara dan air di permukaan air ini, di mana ia akan masuk ke kawasan yang lebih tumpat. Maka apabila berlaku pembiasan, ia akan mendekati garisan normal. Yang garisan bertitik-titik ini adalah garisan normal. Oleh itu kamu akan dapati ia akan mendekati garisan normal. Ini sinar biasan dia yang kita hasil dalam garisan tu. Jadi rajah 1.32 menunjukkan pembiasan gelombang cahaya. Ia sama dengan gelombang air nanti. Okey, jadi ini adalah gelombang air pula. Okey, kalau kamu lihat di sini, boleh tak kamu nampak sesuatu di sini dalam gambar rajah ni? Di sini kawasan dalam, kemudian ada longgokan tanah di tengah-tengah air ni, kita menghasilkan kawasan yang lebih cetek. Kemudian dia masuk ke kawasan dalam semula. Okay, kamu lihat pergerakan gelombang tersebut dari kiri ke kanan. Okey, kita lihat dari sebelah kiri dulu. V tinggi maksudnya kelajuan dia adalah tinggi. Kemudian apabila ia melalui kawasan cetek, kelajuan dia menjadi rendah. Bila dia masuk lagi semula ke kawasan yang kawasan dalam, kelajuan dia meningkat semula. Jadi kalau kamu lihat di sini, semasa gelombang itu berada di kawasan dalam, panjang gelombang dia lebih panjang. Manakala apabila ia melalui kawasan yang cetek, panjang gelombang dia lebih pendek. Apabila dia masuk semula kawasan yang dalam, panjang gelombang dia menjadi lebih panjang lagi. Panjang semula. Sebab itulah kamu lihat keadaan bentuk gelombang dia seperti ini. Okey, kamu ingat lagi kan panjang gelombang macam mana? Kita kira dari puncak bertemu dengan puncak, jarak puncak bertemu dengan puncak yang seterusnya. Itu adalah panjang gelombang. Untuk bagi satu panjang gelombang. Jadi sebab itulah kita nampak di sini, seolah-olah di kawasan cetek ni, dia nampak lebih kecil.
Jadi nota di bawah ni dalam, hal laju jadi hal laju tinggi, jadi panjang gelombang akan lebih panjang. Untuk kawasan yang cetek, hal laju akan jadi rendah dan maka panjang gelombang akan lebih pendek. Di sini kita ada ni ya. Cikgu tandakan warna putih. Ini nota kita, ni satu. Boleh pula cikgu tekan. Tak apalah. Okey, kita teruskan kepada corak gelombang air. Okey, kita ini adalah lukisan bagaimana kita melukis Okey, corak gelombang air kawasan dalam kiri ni, tengah ni kawasan cetek dan kemudian dia masuk semula ke kawasan dalam. Okey, sekarang ni kamu lihat garisan yang bertitik-titik itu adalah garisan normal. Macam mana kamu dapat melukis garisan normal? Garisan normal biasanya adalah sentiasa berserenjang ataupun 90 darjah daripada garisan perspek. Okey, yang berwarna biru ini adalah perspek ya. Perspek yang kita letakkan di dalam satu bekas air untuk menghasilkan kawasan yang lebih cetek. Okey, ini adalah gelombang, yang garisan biru ini adalah gelombang di mana kamu lihat panjang gelombang dia lebih panjang kan, sebab ia berada di kawasan yang dalam. Arah gelombang adalah diwakili oleh anak panah yang berwarna hitam ini. Okey, kemudian ia akan melalui garisan normal. Okey, kawasan dalam merupakan kawasan yang lebih tumpat ataupun kurang tumpat. Kurang tumpat. Kawasan cetek adalah lebih tumpat. Jadi kalau kawasan gelombang melalui kawasan lebih tumpat ke kawasan yang kurang tumpat, maka pembiasan ataupun sudut biasan akan mendekati garisan normal. Jadi apabila kamu lihat garisan penambatan gelombang ini, kemudian dia mula mendekati garisan normal kan. Jadi dia akan mendekati garisan normal di kawasan cetek. Kemudian garisan ini kita panjangkan lagi untuk menjadi sudut biasan ataupun sinar biasan bagi sebelah kawasan ni lagi, kawasan dalam, sebelum ia masuk ke kawasan dalam semula. Okey, kamu lihat di sini bila dia jadi sudut biasan, sinar biasan, dan dia sekarang ni berada di kawasan cetek, di mana kawasan yang lebih tumpat akan memasuki kawasan yang kurang tumpat. Maka ia akan menjauhi garisan normal. Jadi kita akan lukis dia lebih jauh daripada garisan normal. Dia keluar sedikit. Jadi ini adalah keputusan dia. Dia semakin jauh. Okey, daripada garisan yang kita lukis ni tadi, kita lukis garisan biru. Oops. Okey, tak apa. Kita lukis garisan biru tadi serenjang dengan garisan yang kita buat dengan menggunakan warna hitam tadi. Jadi itu adalah bentuk gelombang yang dihasilkan. Okey, jom melukis. Okey, ini kamu kena buat ni Jom melukis. Nombor 1 contohnya gelombang 7 ini, dan ini adalah perspek yang berbentuk bulat. Plat berbentuk dicekung. Jadi di sini kawasan biru ini akan menjadi kawasan cetek. Okey, dia lepas lukisan ni apa yang terjadi kepada ni gelombang selepas melalui pelat berbentuk dicembung ni. Yang kedua pun sama. Bagaimana apabila gelombang itu melalui pelat berbentuk dicekung, kemudian menghasilkan bentuk gelombang selepas melalui plat berbentuk dicekung.
Ni kamu bincangkan. Okey, kita lihat dia ada jawapan. Dia bagi kita tips. Okey, corak ikut bentuk permukaan pertama yang dilanggar gelombang. Corak akan ikut bentuk permukaan pertama yang dilanggar gelombang. Faham tak maksud dia? Permukaan ini akan menjadi lengkungan seperti ini. Dia akan ikut bentuk permukaan yang pertama sekali dilanggar gelombang. Kalau yang nombor 2 ini, dia akan melengkung seperti ini. Melengkung ke dalam. Yang nombor 1 ini, dia akan melengkung ke luar. Yang paling penting adalah kamu akan dapati apabila panjang gelombang di dalam kawasan dalam, dia lebih jauh antara satu sama lain panjang gelombang. Apabila ia melalui kawasan biru ni nanti, ia akan mendekati antara satu sama lain. Dia akan lebih kecil berbanding panjang gelombang di dalam kawasan yang lebih dalam. Okey, panjang gelombang yang sama dengan yang asal. Okey, ini pembiasan bunyi waktu siang. Ini pula sebelah ni adalah pembiasan bunyi pada waktu malam. Okey, bagi mematuhi hukum pembiasan, frekuensi bagi kedua-duanya tidak berubah. Okey, kita lihat dulu pembiasan bunyi pada waktu siang. Udara yang hampir dengan tanah lebih panas daripada udara lebih tinggi. Udara yang hampir dengan tanah lebih panas daripada udara yang lebih tinggi. Maksudnya dekat tanah, hampiran dengan tanah ni lebih tinggi ya. Lebih panas berbanding dengan yang lebih tinggi. Okey, laju udara berkurang bila bergerak dari udara panas ke pada udara sejuk. Ini kamu tahu kan? Bila dari udara panas ke udara sejuk, laju dia akan berkurang. Okey, gelombang bunyi pula mendekati garisan normal dan melengkung ke atas. Ini juga sama konsep dia dengan tadi ya. Daripada kawasan yang berketupatan rendah ke kawasan yang berketupatan tinggi. Apa yang akan terjadi? Ya, okey, kalau yang macam ini contoh dia mendekati garisan normal, bermaksud dia melalui dari kawasan yang kurang tumpat ke kawasan yang lebih tumpat. Okay, kenyaringan bunyi akan berkurang. Hasilnya, keputusannya kenyaringan bunyi akan berkurang. Sebab dia naik ke atas bunyi dia. Okey, kalau waktu malam pula, sebab itulah waktu malam, bunyi itu kedengaran lebih kuat berbanding waktu siang. Okey, apa yang sebenarnya terjadi? Udara yang hampir dengan tanah lebih sejuk daripada udara yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, laju udara bertambah bila bergerak dari udara sejuk kepada udara yang lebih panas. Yang ketiga, gelombang bunyi menjauhi garisan normal dan akan melengkung ke bawah sebab ia menjauhi garisan normal tadi ya. Maka kesimpulannya kenyaringan bunyi akan bertambah. Okey, sebelum kita masuk ke tajuk yang kedua, 5.5 pemberlawan gelombang. Okey, kita boleh lihat, cikgu akan stop sini dan kita akan sambung untuk slide seterusnya ya. Okey, sekarang kita akan masuk ke pemberlawan gelombang. Subtopik bagi 5.5. Okey, kita lihat gambar ni dulu.
Ini adalah beberapa contoh gambar yang cikgu sediakan bagi menunjukkan fenomena pembelawan gelombang. Okey, kalau kita tengok di pembelawan gelombang ini maksudnya sebenar adalah apabila gelombang melalui celahan ataupun gaps ataupun gaps tu seperti halangan, contohnya cikgu bagi satu situasi sebatang balak yang terapung di dalam sungai. Jadi kalau kita ada gelombang yang datang dari kawasan tengah sungai dan akan mengalir dan melanggar batang balak tu. Dan apabila ia melanggar batang balak, sudah tentulah akan berlaku pembelawan gelombang. Contohnya kita akan lihat dari segi bentuk gelombang dia akan berubah. Contoh lain adalah seperti apabila terdapat dua buah sampan yang terapung di atas sungai dan kemudian ada gelombang dari kawasan tengah dia mengalir ke kawasan yang lebih kawasan darat, kita akan dapati gelombang yang melalui antara kedua-dua belah celah susunan perahu tadi ataupun kapal, dia akan menghasilkan gelombang yang berbeza bentuknya. Okay, dari gambar yang pertama ni kita nampak apabila ia melalui celahan yang lebih kecil, rupa bentuk gelombangnya lebih ketara. Kita nampak di sini kan bentuk gelombang dia berubah menjadi seolah-olah membulat, sepada bulat. Berbanding dengan sebelum melalui laluan kecil ni. Untuk gambar kedua pun sama juga. Yang melalui celah, contoh pintu masuk pelabuhan ini, gelombang melalui celah ni, gelombang asal adalah berbentuk garis-garis lurus sahaja. Tetapi apabila ia melalui kawasan celah ini yang lebih kecil, ia akan menghasilkan bentuk gelombang yang berbeza. Okey, hasil pembelajaran kita yang kali ini adalah untuk menguraikan pembelawan gelombang dari segi panjang gelombang, frekuensi, laju, arah perambatan dan bentuk gelombang. Dan juga kita akan melukis gambar rajah untuk menunjukkan pembelawan gelombang. Okey, cuba tengok gambar ini. Pernahkah anda melihat keadaan seperti ini? Mungkin ada yang sudah ataupun pernah melihat keadaan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh pembelawan gelombang. Kamu dapati di sana ada batu yang besar yang seolah-olah menghalang laluan air ataupun gelombang untuk masuk. Dan kamu dapati apabila air yang masuk itu, bentuk gelombang dia adalah membulat. Okey, pembelawan gelombang ialah kesan penyebaran gelombang apabila melalui satu celah ataupun penghadang. Jadi ia melibatkan semua gelombang dan ia wujud akibat ada celah dan juga penghadang. Okey, pembelawan gelombang terdapat dua situasi. Yang pertama ialah gelombang melalui celah dan yang kedua ialah gelombang melalui penghadang ataupun penghalang. Okey, pembelawan gelombang ini apa yang kita lihat, apa yang berubah, apa yang tidak berubah. Okey, untuk pembelawan gelombang, bila ianya berlaku, arah gelombang akan berubah. Sebab kita asalnya tadi arah gelombang kita lurus saja kan. Bila ia melalui celah yang kecil, arah penempatan dia berubah. Ada yang ke depan, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi arah gelombang juga akan berubah. Okey, amplitude pula. Amplitude gelombang pula akan berkurang. Daripada sebelum ia melalui celahan itu dengan selepas melalui celahan itu, amplitude gelombang itu akan berkurang. Ingat lagi tak apa yang dimaksudkan dengan amplitude gelombang? Ketinggian gelombang. Lebih kurang kepada ketinggian gelombang. Manakala frekuensi, laju dan panjang gelombang tidak berubah. Okey, macam mana kita nak melukis? Jom melukis. Okey, A adalah melalui penghadang.
dan B pula adalah melalui celah. Tadi cikgu dah tunjukkan kalau penghadang macam mana bentuk gelombang selepasnya, dan kalau melalui celah bentuk gelombangnya akan membulat. Membulat. Kalau melalui penghadang dia akan seperti keluar. Di sebelah sisi saja yang akan wujud gelombang. Manakala di kawasan penghadang ini seolah-olah gelombang itu dihadang oleh benda yang berada di tengah-tengah ni. Okey, kesan pemberlawan gelombang air. Saiz penghadang atau celah mestilah kurang daripada panjang gelombang tuju. Ini adalah poin yang sangat penting semasa kamu melukis pemberlawan ataupun kesan pemberlawan gelombang. Saiz penghadang yang berada di tengah-tengah yang menghalang laluan gelombang air itu, ataupun celah yang dihasilkan oleh dua penghadang mestilah kurang daripada panjang gelombang. Barulah kamu akan nampak kesan pemberlawan yang sangat ketara. Sekiranya ia lebih besar atau sama, kesan pemberlawan dia semakin tidak ketara. Okey, panjang gelombang 7 lebih panjang. Panjang gelombang 7 adalah panjang. Okey, ketara di sini, jelas ataupun ketara, arah gelombang akan berubah. Yes, dia berubah daripada satu arah kepada ke mana-mana arah pun. Sebab dia bila ia melalui kawasan ataupun celahan yang lebih kecil. Amplitude gelombang pula akan berkurang. Ketinggian gelombang akan berkurang manakala frekuensi, laju dan panjang gelombang tidak berubah. Ini gambar dia. Daripada soalan tadi, uji minat anda yang manakah kesan pemberlawan yang paling ketara. Kalau kamu lihat di sini, antara A, B, C, mana yang paling ketara? Okey, dia dah bagi jawapan di situ ya. Jawapan dia adalah A. A adalah penghadang yang lebih panjang. B penghadang yang lebih medium. Dan C sebenarnya penghadang yang lebih kecil. Okay, kamu lihat bentuk gelombang sebelum dan selepas. Panjang gelombang tidak akan berubah. Bermaksudnya untuk pemberlawan, panjang gelombang tidak akan berubah. Berbeza dengan pembiasan gelombang tadi. Pembiasan gelombang, panjang gelombang dia akan berubah sebelum dan selepas. Untuk pemberlawan, panjang gelombang dia tetap sama. Yang tidak sama ataupun yang berubah adalah amplitude gelombang tadi kan. Dan juga arah. So, arah dia memang totally sudah berubah. Okay, itu adalah bentuk pemberlawan. Okay, untuk ini adalah di mana kesan pemberlawan melalui celahan. Antara D, E dan F, yang manakah jawapannya yang paling ketara? Okay, untuk jawapan ini, jawapan dia adalah F. Semakin kecil celahan dia, maka semakin ketara pemberlawan gelombang itu kita nampak. Okay, kalau kamu tengok daripada lukisan ini, sebelum dan selepas pemberlawan berlaku, panjang gelombang tetap sama. Pastikan apabila kamu melukis, panjang gelombang tu jangan ubah. Okay? Yang berubah bentuk dan arah penambatan. Yang mana kita tunjukkan arah penambatan gelombang daripada anak panah yang berwarna hitam tu. Okay? Okay, rasanya itu saja. Terima kasih. Dan sebagai kerja rumah, cikgu nak kamu lengkapkan latihan
di dalam buku kerja ataupun modul yang cikgu bagi tu, yang kamu beli, untuk subtopik 5.4 dan 5.5. Okey, sekian. Terima kasih.